Alhamdulillah, dijauhkan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang musibah. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para muhibbin sekalian rahimakumullah senantiasa berada di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita memperbaiki dan memperbetulkan niat kita, qasad kita. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman yang sempurna serta diberi taufik oleh Allah untuk beramal dengan segala ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambungan kitab Minhajul Abidin, muka surat 197, Rumi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan keempat, dan keempat, dan kita undur satu perenggan sebelum. Dan kata setengah arifin. Siapa arifin? Arifin ni bermaksud orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Arifin, arif billah, orang yang mengenal Allah, hamba-hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana daripada pengenalan diri terhadap Allah Ta'ala itu, dalamnya pengenalan terhadap Allah di dalam diri mereka, banyak pengenalan terhadap Allah di dalam diri mereka, sehingga menjadikan mereka hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat orang yang mengenal Allah. Jadi hakikat orang yang mengenal Allah ni adalah orang yang takut kepada Allah. Kenapa tu? Mana datang perasaan takut kepada Allah? Mana datangnya perasaan gerun kepada Allah? Mana datangnya perasaan malu kepada Allah? Kerana datang daripada pengenalan. Datang daripada pengenalan, datang daripada kefahaman terhadap Allah Ta'ala. Siapa dia Allah? Apakah sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala? Bagaimana ilmunya? Bagaimana kudratnya? Bagaimana iradatnya? Bagaimana kehendaknya Allah Ta'ala? Jadi Allah Ta'ala ni ada kala memberi perkara yang kita impikan. Ada kala kita diberi oleh Allah dengan perkara yang diinginkan oleh hawa nafsu, kesenangan, kekayaan, kesehatan, kebahagiaan, kemurahan Allah Ta'ala. Meskipun kita banyak melakukan dosa dan maksiat, kita masih diberi nikmat oleh Allah. Meskipun lidah kita banyak bertutur perkataan yang sia-sia ataupun haram, masih lagi diizinkan oleh Allah boleh bertutur. Itu kemurahan Allah atas diri kita.
Dan ada kala Allah Subhanahu wa taala itu menzohirkan kepada kita sifat kekerasan dia. Contohnya kita merancang sesuatu tetapi tidak diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita inginkan sesuatu oleh Allah. Kalau kita berniaga, kita nak untung tapi diberi kerugian oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat kekerasan Allah. Nak menunjukkan tiada siapa pun yang boleh menghalang kehendak Allah itu daripada berlaku. Jadi sebagai seorang hamba yang mengenal Allah Ta'ala, mereka akan takut kepada Allah. Apabila Allah menzohirkan sifat kekerasan dia, bagi mereka yang mengenal Allah akan timbul rasa risau, timbul rasa bimbang, timbul rasa takut, kerana Allah Ta'ala amat kuasa ke atas diri kita. Allah boleh mengambil segala kesenangan yang ada di dalam kehidupan kita, hatta nyawa kita sendiri boleh diambil oleh Allah pada bila-bila masa. Jadi hamba yang mengenal Allah Ta'ala, yang mana memiliki sifat kekerasan yang sedemikian, sudah tentu akan merasa bimbang, merasa takut, merasa gerun, tidak berani, tidak berani menyanggah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan patuh kepada Allah dalam apa jua keadaan sekalipun. Mereka akan patuh kepada Allah zahir dan batinnya, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah pada zahirnya dan pada batinnya. Kerana apa? Kerana mereka terlalu takut dan gerun kepada Allah. Mereka malu dengan Allah. Itu semuanya faedah daripada mengenal Allah. Faedah daripada mengenal Allah. Jadi para arif billah ni, orang-orang yang mengenal Allah ni, orang yang takut kepada Allah ni, kata mereka apa? Bermula lapar itu kepala modal kami. Yakni dengan berlapar, sama ada berlapar dengan makna berpuasa ataupun mensedikitkan makan, itu adalah modal untuk kami, kata arif billah tadi. Untuk para wali-waliullah itu mengatakan lapar itu adalah modal kami, yakni modal untuk melakukan ibadat. Dengan berlapar tadi kami boleh meraih keuntungan yang banyak. Dengan berlapar tadi kami boleh mendapat banyak kebajikan, banyak pahala, banyak ibadat. Itu yang dimaksudkan lapar itu kepala modal. Modal lah, kepala modal tu mana modal. Kalau nak niaga ada modal baru ada untung. Kalau nak niaga kena ada modal. Bila ada modal baru datangnya untung. Tu pun kalau pandai berniaga. Jadi kata arif billah, kata waliullah, lapar itu adalah modal bagi kami, kepala modal bagi kami. Dengan makna mereka dapat beribadat kepada Allah, mereka dapat meraih keuntungan yang besar dengan banyak melakukan ibadat dengan sebab berlapar. Kerana dengan berlapar itu tubuh menjadi ringan untuk beribadat, hilangkan mengantuk, menajamkan fikiran, mempercepatkan kefahaman, menjadikan kita selesa untuk melakukan ibadat. Sebaliknya, kalau kita duduk dalam keadaan kenyang ataupun bersangatan kenyang, kita tidak akan dapat menikmati ataupun tidak meraih keseronokan ibadat. Kita beribadat dalam keadaan keluh kesah, kita beribadat dalam keadaan memaksa diri kita. Kerana tubuh badan kita ni bila banyak makan dia jadi lemah, dia jadi lesu,
dia jadi berat, jadi tak seronok nak buat ibadat. Tak seronok nak buat ibadat. Bila tak seronok buat ibadat, dengan sendiri ibadatnya jadi sedikit lah. Jadi sedikit lah. Kalau solat nak cepat sudah contohnya, sebab tak seronok, tak selesa, badan mengah, sakit perut contoh, sekejap nak kejamban, kejap-kejap batal wudu tak tahan lama. Tapi sebaliknya kalau perutnya lapar, perutnya kosong, dia akan rasa seronok ibadat, dia akan rasa selesa nak ibadat, tubuhnya akan jadi ringan nak beribadat. Itu yang dimaksudkan. Dan maknanya bahawasanya barang yang hasil bagi kami daripada selesai, makna sempurna melakukan ibadat dan sejahtera ibadat, dan ibadat dan manis dan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Kami memperolehi ilmu yang memberi manfaat dengan sebab lapar. Dengan sebab lapar. Bila berlapar, pikiran jadi tajam. Bila lapar, pikiran jadi tajam. Waktu orang yang nak menghafal, dia kena banyak berpuasa. Bila berpuasa, pikirannya jadi tajam. Budak-budak kalau nak sekolah apa begitulah. Budak sekolah, kalau dia makan banyak, nanti pemikirannya jadi lemah, jadi lembab. Dia kena makan sekadar. Dengan sebab lapar dan sabar atahnya, atah lapar tadi, dan sabar atahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keempat, apa maksud yang keempat ni? Anggota yang mesti dijaga oleh orang yang beribadat. Orang yang nak melakukan ibadat, yang ingin mendapat maksud ibadat, iaitu redha Allah, mengenal Allah, mestilah menjaga beberapa anggota. Yang pertamanya dulu mata, yang keduanya lidah, yang ketiganya perut, dan yang keempatnya hati. Jadi ini empat perkara, empat anggota ni tak dapat tidak mesti dijaga, mesti dipantau dengan bersungguh-sungguh. Kena pantau dengan bersungguh-sungguh, kena jaga dengan bersungguh-sungguh. Yang pertamanya mata kita, jangan melihat benda haram. Mata kita jangan suka melihat kesenangan dunia. Jangan suka melihat benda-benda yang menjadi kemegahan atas dunia. Sebab apa? Daripada mata nanti sekarang diturun ke hati. Daripada mata turun ke hati. Kita tengok kenderaan yang hebat-hebat, tengok rumah yang hebat-hebat, tengok perhiasan yang hebat-hebat, maka akan membimbangkan hati kita berfikir, bila aku nak dapat macam ni? Alangkah baiknya kalau aku dapat macam ni. Alangkah bagusnya kalau aku dapat macam ni. Alangkah seronoknya kalau aku ada benda macam ni. Maka apabila hati kita dah memikirkan tentang kehebatan-kehebatan dunia, kemuliaan-kemuliaan dunia, maka sedikit sebanyak akan merisaukan hati kita, membimbangkan hati kita terhadap perkara dunia. Dengan sendiri terpalinglah daripada berbimbang dengan ibadat. Dengan sendiri terlupa tentang ibadat, dengan sendiri tidak memikirkan akhirat, kerana hati kita sudah sibuk memikirkan apa yang dilihat oleh mata kita, yakni terhadap perkara-perkara kemuliaan dunia tadi. Pernah tak alami benda macam tu? Kalau kita pergi rumah orang mewah-mewah, orang kaya-kaya, kita masuk rumah dia, kita tengok perhiasan, dalam hati kita kata apa? Oh, kalau aku dapat macam ni, kalau aku boleh rumah macam ni, kalau aku ada benda macam ni, dia akan memberi kesan kepada hati kita, memberi kesan kepada hati kita, mencintai dunia, jadi cintakan dunia.
jadi cintakan. Jadi nak kena kawal juga, nak kena kawal pemandangan mata kita, kerana dia memberi kesan kepada hati kita. Itu mata, jangan melihat benda haram, dan jangan suka tengok benda yang megah-megah atas dunia. Cuba elakkan, cuba kawal pandangan mata kita, sebab nanti dia merosakkan hati kita, melupakan ibadat, melupakan akhirat. Yang kedua, lidah, jangan bercakap benda yang sia-sia, apatah lagi perkataan yang haram. Kena pantau lidah kita daripada berkata-kata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana asbab daripada lidah kita ni kadang-kadang boleh merosakkan, meruntuhkan pahala amal yang telah dilakukan berpuluh-puluh tahun. Sembahyang kita yang dah berpuluh tahun, puasa kita yang dah berpuluh tahun, barangkali ada melakukan ibadah haji, barangkali ada melakukan ibadah umrah, barangkali ada berwakaf, macam-macam. Boleh menjadi runtuh, boleh menjadi binasa dengan sebab beberapa patah perkataan yang dituturkan oleh lidah kita. Contohnya mengumpat. Dengan mengumpat itu Allah membinasakan pahala amal ibadah kita. Jadi rugi. Setelah berpenat lelah melakukan ibadat, tiba-tiba jadi binasa dalam sekelip mata. Dengan sebab tak jaga perkataan, dengan sebab kita tidak sabar menahan lidah kita daripada bertutur yang diharamkan oleh Allah. Itu tak kira lagi memfitnah, mengumpat, memfitnah dan sebagainya, mengadu domba. Mengadu domba. Jadi kena jaga lidah kita. Kalau kita nak keuntungan yang besar di hari kiamat, kalau kita nak bawa balik banyak pahala kebajikan, kena jaga pantang. Iaitu kena pantangkan lidah kita daripada bertutur yang diharamkan oleh Allah. Kerana dengan perkataan yang beberapa patah tadi itu boleh membinasakan ibadat yang dah dilakukan berbelas tahun, berpuluh tahun. Jadi kena waspada, kena hati-hati, kena risau, kena ada bimbang, kena ada risau tentang kejahatan lidah kita. Kena ada risau, kena risau lidah kita ni bertutur benda yang merosakkan amalan kita. Kenapa nanti kita rugi, kita balik akhirat dalam keadaan muflis. Ya, memang kita ada buat ibadat, memang kita ada buat ibadat, tak banyak sikit ada buat ibadat, semayang, puasa, mengaji, mengajar dan sebagainya. Tapi kalau kita tak jaga lidah, semua tu akan jadi sia-sia, jadi dosa pula dah. Habis umur kita, sia-sialah umur kita, sia-sia umur kita, sia-sia waktu kita, habis waktu beribadat, akhirnya tidak mendapat keuntungan, bahkan mendapat kerugian, dengan sebab tidak menjaga lidah kita. Jadi usaha kawal lidah itu. Kalau teringat nak cakap benda yang tak elok, gantikan dengan istighfar, gantikan dengan solawat, gantikan dengan tasbih. Itu lebih memberi manfaat. Kemudian di antara anggota lain yang mesti dijaga oleh orang yang nak melakukan ibadat, iaitu perut. Jangan dimasukkan perut kita dengan makanan yang haram ataupun makanan yang syubhat, kerana dia boleh menjadi asbab kita diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan boleh menjadi asbab kita tidak mendapat hidayah daripada Allah. Orang-orang yang di dalam badannya ada daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, usaha yang haram, maka Allah Ta'ala tidak akan memberi taufik kepada mereka untuk melakukan amal soleh. Dia tak akan dapat pertolongan daripada Allah untuk melakukan ibadat. Kalau dibuat pun amalnya tidak sempurna dan tak diterima oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana untuk kita mengetahui kita hamba yang dikasihi oleh Allah ataupun sebaliknya? Jadi ulama ada menyampaikan
ada memberitahu petanda-petanda kita dikasihi oleh Allah. Kita sendiri boleh buat penilaian terhadap diri kita sendiri, bukan menilai orang lain, menilai diri kita sendiri. Adakah kita dipermudahkan oleh Allah untuk melakukan ibadat, ataupun kita disukarkan oleh Allah untuk melakukan ibadat? Hari ini daripada pagi sampailah ke saat ini, apa benda yang kita buat? Banyak tak taat yang kita buat berbanding dengan maksiat. Jadi tanda-tanda orang yang Allah kasih, Allah akan senantiasa memberi taufik kepada mereka untuk melakukan amal soleh. Dengan sendiri akan terjaga pandangan matanya daripada melihat yang haram. Dengan sendiri telinganya dijaga oleh Allah daripada mendengar perkataan yang haram. Dengan sendiri lidahnya tidak bertutur benda yang haram. Begitulah seterusnya. Bahkan dia diberi taufik oleh Allah untuk melakukan amal soleh. Dia boleh sembahyang, dia boleh baca Quran, dia boleh berwirid, dia boleh berzikir, dia boleh bersolawat, dia boleh menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang mendatangkan kebajikan. Itu tanda-tanda orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak dikasihi oleh Allah tidak diberi taufik untuk melakukan amal soleh. Umumnya jadi sia-sia. Daripada pagi bawa ke malam tidak ada amal yang boleh dilakukan. Dia tak mendapat pertolongan daripada Allah. Na'udzubillah min zalik. Dia tak boleh nak solat, dia tak boleh nak beribadat, dia tak boleh nak berwirid, dia tak boleh nak baca Quran, dia tak boleh nak nengok, mesti nak buat benda haram, mesti nak buat maksiat. Lidah mesti nak cakap benda jahat, mata mesti nak tengok benda haram, telinga mesti nak tadah dengar benda haram, kaki mesti nak langkah ke tempat yang haram. Ini tanda-tanda kecelakaan. Na'udzubillah min zalik. Jadi sepatutnya kita kena ada perasaan takut, gerun, risau, bimbang seandainya kita tidak diberi taufik oleh Allah untuk melakukan ibadat. Kena minta pada Allah, kena taubat kepada Allah, kena minta pada Allah sungguh-sungguh. Minta, ya Allah berilah taufik, berilah hidayah ya Allah, selamatkan aku daripada dosa dan maksiat. Beri pertolongan untuk aku meninggalkan maksiat. Beri pertolongan agar aku dapat melakukan amal soleh zahir dan batin. Itu tanda-tanda kita boleh semak diri kita sendiri, kita boleh kesan diri kita sendiri. Kalau kita senantiasa diberi taufik oleh Allah, itu tanda-tanda yang baik. Kalau tidak mendapat taufik, ini tanda-tanda yang berbahaya. Maksudnya bahaya, ini tanda-tanda bahaya, alamat-alamat yang berbahaya. Na'udzubillah min zalik. Kemudian hati, dan keempat hati. Kena jaga hati kita. Kena jaga hati kita. Mana-mana mereka yang mengabdikan diri kepada Allah, mana-mana hamba Allah yang nak mendapat redha Allah, yang nak mengenal Allah, yang nak mendapat redha Allah, maka memadalah kamu bahawasanya cukuplah bagi kamu, cukuplah kamu mengetahui, cukuplah kamu wahai hamba Allah memahami bahawasanya ia hati asal sekaliannya, mana punca, tunjang sekaliannya. Sekalian perbuatan kita berpunca daripada hati kita. Segala amalan kita berpunca daripada hati kita. Jika binasanya hati, seandainya hati kita tu binasa, kalau seandainya hati hamba tadi rosak, hati hamba tadi sakit, hati hamba tadi kotor, hati hamba tu tadi jahat, tu masuk binasa hati. Binasalah sekaliannya, binasalah sekalian anggota yang lain. Binasalah segala anggota yang lain, binasalah segala amalan yang lain. Sembahyanglah sebanyak apa pun, puasalah sampai kurus kering sekalipun, berqiyamul laillah sepanjang-panjang malam sekalipun, bacalah Quran khatam sekali setiap hari meski sekalipun, seandainya hati kita tidak bermasalah,
maka akan bermasalahlah ibadat kita. Bila hati kita kotor, hati kita dipakaikan dengan pakaian yang kotor, pakaian yang tidak baik, pakaian yang tidak indah, maka akan membinasakan segala amalan yang kita buat. Amalan yang kita buat tadi, sembahyangnya, puasanya, habisnya. Kenapa? Asbab daripada hati yang berpenyakit, hati yang bermasalah. Jadi jika binasa hati, binasalah sekalian. Oleh sebab itu kita kena jaga hati kita. Jangan hati kita ni jadi asbab rosak segala amalan kita. Binasalah sekaliannya. Dan jika baiknya, baiknya hati, kalau hatinya baik, kalau hatinya soleh, kalau hatinya takut kepada Allah, kalau hatinya malu kepada Allah, kalau hatinya cintakan Allah, maka baiklah sekalian anggota. Mata kita akan jadi baik bila hati kita baik. Hati akan menjaga, hati akan mengarahkan mata kita supaya melihat yang halus-halus ataupun yang halal. Hati akan mengarahkan mata agar menjaga pandangan daripada melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada di khalayak ramai ataupun sewaktu dia bersendirian. Hati tadi akan mengingatkan jangan melihat benda haram. Jadi hati itu pemerintah. Hati kita ni pemerintah bagi anggota. Hati kita ni sultan, maka anggota yang lain itu adalah rakyatnya. Apabila baik sultannya, akan baiklah rakyatnya. Bila taat sultannya, maka taatlah rakyatnya. Kerana sultan ni tadi, raja tadi, pemerintah ni tadi akan mengarahkan, akan memerintah rakyatnya membuat sesuatu. Jadi kalau raja itu takut kepada Allah, dia akan mengarahkan rakyatnya juga supaya takut kepada Allah. Apabila baik hatinya, maka baiklah lidahnya. Lidahnya akan jadi baik. Dengan makna lidahnya akan bertutur benda yang baik-baik, perkataan yang baik-baik, nada yang baik-baik. Apabila hatinya baik, hatinya akan mengarahkan jarinya menulis perkara ataupun perkataan yang baik-baik. Jadi kita boleh kesan diri kita, kita boleh hisab diri kita, kita boleh muhasabah diri kita. Hari ni mata kita ada tak tengok benda haram? Suka tak tengok benda haram? Ataupun hari ni ada tak suka memandang benda haram? Kalau ada, menunjukkan hati kita belum baik lagi. Hati itulah yang mengarahkan mata kita melirik kepada benda haram. Kalau hati yang baik, dia akan suruh matanya memandang yang halal, akan berusaha mengawal pandangannya. Meskipun di depannya terdedah benda-benda haram, tapi dia cuba berusaha menjaga pandangannya. Dia usaha mengalihkan pandangannya agar tidak terlihat benda yang haram. Itu kalau hatinya takut kepada Allah. Begitulah lidahnya tadi. Hatinya akan mengarahkan lidah bercakap benda yang baik. Hatinya akan mengarahkan lidah bercakap dengan nada yang baik, dengan ibu bapanya, dengan suaminya, dengan sahabat andainya, menggunakan perkataan ataupun ayat-ayat yang baik-baik. Tidak menggunakan bahasa yang tidak bermoral contohnya. Tak suka cakap yang lucah-lucah contohnya. Jarinya tidak suka menulis yang jahat-jahat. Itu faedah daripada hati yang takut kepada Allah. Dan jika baiknya, baiklah sekaliannya, kerana ia hati tadi seperti pohon kayu dan segala anggotanya seperti cawangnya. Ibaratnya hati kita itu seperti batang pokok. Kemudian anggota yang lain itu seperti dahan-dahannya, seperti ranting-rantingnya.
Dan daripada kayu itu menghisap segala cawangnya, baik jika baik ia. Maknanya cawangan-cawangan, dahan-dahan, ranting-ranting, daun-daun serta buahnya akan jadi baik jika baik dia punya dahannya, jika baik dia punya batang dia. Bila batang pokoknya baik, sihat, maka dahannya, rantingnya, daun-daunnya, buah-buahannya akan jadi sihatlah. Sebaliknya kalau batang pokoknya tu rosak, batang pokoknya tu buruk contohnya, dimakan aneh-aneh ke contohnya, akan menjadikan dahannya, rantingnya yang lain tu jadi tak subur. Kan ada kaedah kalau apa orang nak matikan pokok, macam mana dia toreh kulit batang pokok tu, kemudian dicurahkan racun, lama kelamaan berganti melayang atas. Itu berpunca daripada dahan kan. Kalau batang, kalau batang dia tu rosak, maka rosaklah yang lain-lain. Itu perumpamaan yang ulama buat supaya kita mudah nak faham betapa pentingnya penjagaan hati tadi. Kalau hatinya sihat, yang lain jadi sihat. Kalau hatinya sakit, yang lain jadi sakit. Dan daripada kayu itu menghisap segala cawangannya, baik jika baik ia, dan binasa jika binasa dia. Makna dahan-dahan, ranting-ranting, buah-buah akan jadi binasa sekiranya apa? Sekiranya pohon kayu itu tadi binasa. Dan bahawasanya ia hati seperti raja. Dibandingkan pula, diserupakan pula hati tadi seperti raja, ditashbihkan, diserupakan. Pada pihak mana? Diserupakan hati dengan raja tadi pada pihak mana? Pada pihak sama-sama memerintah. Kalau raja ni dia memerintah, dia mentadbir, dia mengawal, dia mengawasi, dia memiliki, dia menawan, tawanan, menawan, raja tadi. Jadi hati ni begitulah seperti raja. Kalau hati tadi, kalau raja itu tadi jahat, kalau hati itu tadi, raja tadi itu kotor, maka dia akan apa? Membuat khianat kepada orang yang di bawah tawanan dia. Dia akan buat khianat pada orang yang di bawah tahanan dia. Dia akan membuat khianat kepada orang yang di bawah tahanan dia, tawanan dia. Dia akan menyuruh rakyatnya ataupun orang yang di bawah tawanan itu melakukan perkara yang tidak baik. Digalakkan rakyatnya buat dosa, digalakkan rakyatnya buat maksiat. Kerana apa? Raja tadi tu. Yakni raja tadi tidak takut kepada Allah. Raja tadi tidak gerun kepada Allah. Raja tadi tidak malu kepada Allah. Maka dia akan mengajak rakyatnya, yakni anggotanya, supaya tidak malu dengan Tuhan, tidak takut dengan Tuhan, tidak cintakan Tuhan, tidak sayangkan Tuhan. Itu berpunca daripada hati. Dan bahawasanya ia seperti raja dan segala yang lain itu mengikut, mana anggota kita yang lain semua ikut arahan hati. Tu kalau lidah kita suka cakap yang jahat-jahat tu, itu arahan hati. Kalau jari kita suka tulis benda-benda maksiat, itu arahan hati. Kadang suka kita tulis di media-media keaiban yang ada dalam rumah tangga kita. Tulis keaiban rumah tangga kita di media sosial. Itu tanda-tanda hati kita tak baik. Hati yang baik akan menutup aib. Hati yang baik dia akan menutup keaiban dia, ataupun dia akan menjaga keaiban orang lain. Meskipun ada keaiban, tapi dia akan usaha menutup. Itu kalau hati yang baik. Tapi kalau hati yang tidak baik, jangankan kata menutup aib orang, bahkan dia akan mendedahkan keaiban diri dia sendiri. Orang daripada bersangka baik kepada kita,
Kita yang mendedahkan, kita yang membuka aib diri kita sendiri, sehingga orang tadi yang bersangka baik selama ni dengan kita tahu dah, oh rupa-rupanya rupa-rupanya akhlak dia tak baik. Selama ni sangka dia orang baik, tiba-tiba baca status-status dia yang di up dalam media, cerita pasal aib isterinya, cerita pasal aib suaminya, cerita pasal aib mak bapak dia, di tempat yang tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengadu di tempat yang tak disuruh oleh Allah. Jadi di situ sebenarnya niat dia nak mengaibkan orang lain, hakikatnya dia mendedahkan keaiban diri dia sendiri. Orang akan tahu dia tidak ada nilai. Orang akan tahu yang dia tidak ada maruah. Orang akan tahu yang dia tak menjaga maruah orang lain. Maka dengan sendiri dia yang menjatuhkan martabat dia. Dia sendiri yang menjatuhkan maruah dia. Nampak tak? Itu semua hati lah tu. Kalau hati yang baik, dia akan simpan. Dia akan simpan kerana Allah memerintah supaya menjaga keaiban orang lain. Jaga aib, jangan menjatuhkan maruah diri, jangan menjatuhkan maruah orang lain. Tapi orang yang hatinya tidak baik, dia akan mendedahkan, dia akan menjatuhkan harga diri dia sendiri, dia akan menjatuhkan harga diri orang lain. Na'udzubillah min zalik. Itu asbab daripada ada masalah di dalam hati dia, penyakit hati. Hatinya tidak takut kepada Allah, hatinya tidak malu kepada Allah. Moga Allah pelihara kita. Amin ya rabbal alamin. Seandainya kita pernah melakukan perkara-perkara macam tu, bertaubat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Manusia mana yang tidak ada melakukan kesilapan? Manusia mana yang tidak ada membuat dosa? Sebab itu Allah senantiasa nak memberi keampunan kepada orang yang berdosa, yang ikhlas, jujur mengaku bersalah dengan Allah nak ampunkan. Sentiasa Allah Ta'ala nak mengampunkan hamba-hambanya yang berdosa. Allah tahu yang nama manusia ni memang selalu melakukan kedosaan, kemaksiatan. Sebab itulah Allah persiapkan taubat sebagai pembersih diri kita daripada melakukan dosa dan maksiat, ataupun daripada dosa-dosa itu. Bersih kembali dengan bertaubat kepada Allah, mengikut syarat-syarat dan rukun-rukun yang tertentu. Belajar bab taubat, berazam tak nak ulang lagi, tak nak buat lagi dah benda-benda macam tu. Azam sungguh-sungguh, menyesal sungguh-sungguh perbuatan kita. Sesungguhnya Allah menerima taubat. Allah Ta'ala tu sentiasa tunggu nak beri keampunan pada mana-mana hamba yang nak bertaubat. Pada waktu malam hari, mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada waktu malam hari Allah Ta'ala senantiasa tertunggu-tunggu, ternanti-nanti nak memberikan keampunan kepada hamba-hambanya yang melakukan kesalahan, kemaksiatan pada waktu siang hari. Maknanya seandainya kita yang melakukan dosa pada waktu siang ni, waktu malam kita menghadap Allah memohon keampunan, Allah terlebih dahulu nak memberi keampunan kepada kita. Allah lebih sudi nak mengampunkan kita. Tapi kalau kita tak sudi nak meminta ampun dengan Allah, maka Allah pun tak sudi nak memberi keampunan. Tu. Allah sangat-sangat nak mengampunkan. Allah sangat-sangat nak mengampunkan kita, nak mengampunkan dosa-dosa. Pada waktu malam hari Allah tertunggu-tunggu. Kalau kita kata begini, kod adalah hamba. Andai katalah ada hamba-hamba yang melakukan maksiat pada siang hari, malamnya nak minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa dia. Waktu siang hari pula Allah tertunggu-tunggu nak memberi keampunan kepada hamba-hambanya yang melakukan maksiat pada waktu malam hari. Andai katalah orang yang melakukan maksiat pada malam hari, siangnya bertaubat kepada Allah, nescaya Allah akan mengampunkan dosa dia. Maknanya, pendek katanya, Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa nak memberi
keampunan selama mana kesudian hamba nak meminta ampun kepada Allah. Alangkah ruginya, alangkah ruginya kalau kita tak nak ambil kesempatan ni. Senang sewaktu kesempatan Allah Ta'ala nak memberikan, nak menerima taubat ni, sebelum sampainya nyawa kita ke ghar-gharah, ke halkum kita, selagi tidak terbitnya matahari di sebelah barat, Allah Ta'ala membukakan seluas-luasnya sifat keampunan ni. Siapa pun yang sudi nak meminta ampun kepada Allah, bertaubat, pasti dosanya akan diampunkan oleh Allah. Jadilah dia bayi seperti bayi yang baru dilahirkan, pada pihak tidak memiliki apa-apa dosa, kerana telah diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kecuali kita yang tak nak, kecuali kita yang tak sudi nak bertaubat kepada Allah. Dan bahawasanya ia hati seperti raja dan segala yang lain itu mengikut. Yang lain itu mengikutlah cara kita berpakaian. Cara kita berpakaian itu juga arahan hati. Itu juga arahan hati. Siapa yang mengarahkan kita supaya memakai pakaian yang tidak mematuhi syariat? Siapa yang mengajak kita supaya mengenakan pakaian yang mendedahkan aurat? Bukankah arahan hati? Bukankah arahan hati? Hati yang menyuruh, hati yang mengajak kita supaya jangan menutup aurat. Tapi kalau hati yang takut kepada Allah, dia akan mengarahkan tuannya memakai pakaian yang menutup aurat. Jadi hati-hati, semuanya hati. Jadi tidak ada istilah zahirnya nampak maksiat tapi hatinya baik. Itu perkataan yang salah. Itu perkataan yang salah. Itu ajaran yang sesat. Itu fahaman sesat. Fahaman yang begitulah yang menjadikan kita selesa dengan maksiat yang kita buat. Kita berasa selesa dengan maksiat yang kita buat kerana termakan, terikut, terpedaya, terpercaya dengan perkataan tadi tu. Zohir je nampak aku ni begini, tak semayang. Zohirnya aku ni lidah suka mengumpat. Zohirnya lidah aku suka mencaci, mencela. Zohirnya aku ni tak tutup aurat, tapi hati aku baik. Kalau hati yang baik sudah tentu mengajak anggotanya taat kepada Allah. Hati yang baik akan memerintahkan zohirnya supaya mematuhi syariat. Tak boleh nak pakai hakikat, nak buang syariat, tak boleh. Nak pakai hakikat, nak buang syariat, tak boleh lah. Syariat kena ikut. Kalau tak, sia-sialah Allah membangkitkan, memutuskan Nabi SAW. Kerana Nabi itu diutuskan kerana nak membawa syariat, di antaranya nak mendidik, nak mengajak kita supaya melakukan ibadat. Kena buat begini, jangan buat begitu. Itu syariat. Jadi kita tak boleh nak memberi alasan, meskipun kita tak solat, meskipun kita tidak menutup aurat, meskipun kita suka cakap benda haram, meskipun kita minum arak, berjudi, contohnya berzina, kita mendakwa hati aku baik. Jangan. Bahaya itu, fahaman tu bahaya. Dia akan menjadikan kita selesa dengan dosa yang kita buat. Kita tak akan rasa bersalah dengan Allah. Kita tak akan rasa berdosa dengan Allah. Kita tak akan rasa jahat dengan Allah. Kita akan merasa baik meskipun zahirnya tidak mematuhi syariat. Hati-hati. Ini fahaman yang merosakkan kita. Sepatutnya kita mesti ada perasaan takut, malu, rasa berdosa, rasa bersalah apabila zahir kita tidak mengikut perintah Allah. Bukan merasa senang, bukan merasa sentosa, bukan merasa selesa dalam keadaan zahir kita melanggar syariat. Tak boleh. Hari ini kita tak solat, sepatutnya penuh dengan rasa bersalah dengan Allah. Hari ini kita keluar rumah dalam keadaan mendedahkan aurat, sepatutnya hati kita merasa berdosa, merasa bersalah dengan Allah, merasa keluh kesah kerana buat silap. Tapi oleh kerana hati kita tu berpenyakit,
hati kita tu dah hitam, hati kita tu dah hampir mati, tak ada dah perasaan malu, takut, risau, bimbang dengan Allah dah. Jadi masalah penyakit hati kita tu dah sampai tahap yang berbahaya, sehingga membuat dosa besar pun tidak rasa bersalah dengan Allah. Tidak seperti hati-hati orang yang baik. Meskipun terjatuh kepada dosa kecil, merasakan sangat-sangat berdosa dengan Allah. Itu hati orang yang baik, hati orang yang takut kepada Allah. Meskipun melakukan dosa kecil, tapi merasa sangat-sangat bersalah dengan Allah, rasa sangat-sangat berdosa dengan Allah, berasa tak selesa, berasa keluh kesah kerana dah melakukan dosa kecil. Apatah lagi melakukan dosa besar. Tak solat, dosa besar. Derhaka pada mak ayah, dosa besar. Derhaka pada suami, dosa besar. Sepatutnya kita kena ada perasaan risau, resah, gelisah, tak senang dengan dosa yang kita buat. Itu hati yang baik, hati yang sihat, dia akan rasa macam tu. Tapi kalau hati yang hampir mati ataupun hati yang dah mati, dia tak akan ada rasa dah. Meskipun membuat dosa besar, dia tak akan rasa berdosa dengan Allah. Bahkan silap-silap merasa bangga dengan dosa. Silap-silap merasa bangga dengan dosa. Na'udzubillah min zalik. Bermegah dengan dosa ni. Na'udzubillah min zalik. Ini tahap bahaya dah. Ini tahap bahaya kalau tak dapat pertolongan daripada Allah. Na'udzubillah min zalik. Maka cepat-cepat soalan, boleh tak hati yang mati ataupun hampir mati tadi dipulihkan kembali? Jawabnya boleh. Macam mana caranya? Pesan ulama, lazimkan diri di dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu. Lazimkan diri duduk dalam majlis ilmu. Khususnya ni ilmu tasawuf. Ilmu yang nak membersihkan hati, ilmu yang nak membaiki hati, ilmu yang nak menyihatkan hati, nak memberi suntikan-suntikan yang baik kepada hati kita supaya kembali sihat, kembali pulih, kembali bersih, kembali terang, kembali hening, kembali lembut. Dia kembali kepada fitrah dia, kembali kepada asal, bersih. Bila bersih, tenang tak? Tenang. Selesa tak? Selesa. Jadi kita ni kan dah kacau bilau sebab hati kita kotor. Macam kita pergi suatu tempat, pergi tempat pembuangan sampah, macam mana keadaan kita? Kita pergi tempat pembuangan sampah dengan baunya yang busuk, macam-macam sampah, tak selesa duduk situ. Kita nak balik, bila nak balik? Bila nak tinggalkan tempat ni, tak selesa lah, tak seronok lah, tak tenang lah. Itu di luar, itu di luar. Kekotoran yang ada di luar pun dah memberi kesan kita tak selesa lah. Apatah lagi kalau kekotoran, benda busuk tadi ada dalam hati. Inilah di antara sebab kenapa hati kita jadi keluh kesah, tak tenang, tak tenteram, kacau bilau. Padahal zahirnya cukup lengkap lah, makannya cukup, pakaiannya cukup, rezekinya Masya Allah, tabarakallah. Tapi hati keluh kesah, resah, gelisah sebab apa ni? Ada benda kotor, ada benda jijik, ada benda busuk dalam hati. Ini yang perlu dibuang. Bila hatinya dah bersih nanti, dia akan dapat rasa kebahagiaan, ketenangan. Asbab bersih. Bukan saja bersih, wangi pula lah. Jadi urusan kita sekarang, bersihkan hati daripada benda-benda kotor dan hiaskan hati kita secantik-cantiknya. Bersihkan hati daripada sebarang jenis penyakit, hasad, dengki, ujub, riya, takabur, sum'ah, cintakan dunia, sangka jahat. Bersihkan segala-gala tu. Kemudian tak cukup dengan bersih, hiaskan dengan sifat-sifat mahmudah. Hiaskan hati kita tu dengan perhiasan yang cantik-cantik. Sabar, redha, maaf, rendah diri, ikhlas, tawaduk dan sebagainya. Kasihkan akhirat. InsyaAllah bila rumah tadi dah bersih, dah berhias, wangi pula, duduk dalam tu aman,
duduk dalam tu tenteram, duduk dalam tu senang. Tu jadi hakikat kebahagiaan dan kesenangan tu adalah hati yang baik, hati yang baik, hati yang sihat, hati yang baik. Moga Allah kurniakan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila baik raja, baiklah rakyat, dan apabila binasanya raja, binasalah sekaliannya. Maka tiba-tiba baik mata dan lidah dan perut dan lainnya menunjuk atas baik hati dan ramainya. Dan apabila engkau lihat ada pada cedera dan binasa, apabila kita lihat ada kecederaan, ada kebinasaan pada anggota-anggota kita tadi ataupun pada tingkah laku kita, maka ketahui olehmu bahawasanya yang demikian itu daripada cedera di dalam hati. Hendaklah kita tahu, hendaklah kita yakin bahawasanya hati kita ada masalah. Bukan masalah orang. Bukan masalah orang. Bukan masalah orang. Jadi dalam hal ini tak boleh nak menyalahkan orang. Dia tak semayang, dia minum arak, dia berjudi, sebab tu aku tak tenteram. Dah. Isteri saya jahat, isteri saya begini, isteri saya begitu, sebab tu aku jadi begini. Dah. Bukan masalah isteri kamu, masalah hati kamu. Masalah hati kita. Maksiat orang tidak mendatangkan mudarat pada diri kita. Yang memberi mudarat diri kita adalah diri kita sendiri. Kalau hati kita baik, tak jadi mudarat pun kemaksiatan orang lain. Tidak akan menjadi mudarat pun. Diri kita tak akan jadi mudarat dengan asbab orang lain buat dosa, orang lain buat maksiat, orang lain tak nak taat kepada Allah, orang lain berjudi, minum arak dan sebagainya. Tak akan menjadi mudarat pada diri kita. Yang memberi mudarat pada diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi jangan suka mencari kesilapan orang lain. Jangan kita suka menyalahkan orang lain. Salahkan diri kita. Pasti ada dosa, pasti ada silap diri kita. Contoh dalam rumah tangga kita. Jangan salahkan suami, jangan salahkan isteri, jangan salahkan anak-anak. Salahkan diri kita yang utama. Pasti ada dosa kita, pasti ada silap kita. Kata ulama, itu di antara cara Allah nak mengkafarahkan dosa kita. Di antara cara Allah nak mengkafarahkan, menghapuskan dosa-dosa silam kita, Allah jadikan masalah dalam rumah tangga kita. Apabila si suami bersabar dengan sikap isteri dia, itu yang menjadi asbab dosanya diampunkan oleh Allah. Apabila isteri tadi bersabar dengan tingkah suaminya, itu yang menjadi asbab Allah mengampunkan dosa-dosa dia. Apabila ibu bapa tadi bersabar dengan tingkah laku anak-anak dia, itulah yang menjadi pelebur dosa-dosa ibu bapa. Allah nak cuci dengan cara yang macam tu. Jadi kena sabar hadapi. Hadapi dengan sabar, hadapi dengan sangka baik kepada Allah. Kena pandang, ini semua sebab aku banyak dosa, aku banyak silap, banyak dosa aku, banyak salah aku, sebab itulah anak-anak aku macam ni, sebab itulah suami aku macam ni, sebab itulah isteri aku macam ni. Barulah insya-Allah akan dapat kesenangan, dapat kebahagiaan. Tapi kalau saling menyalahkan, takkan tenteram, takkan aman, takkan bahagia bila kita saling menyalahkan. Ni kau punya pasal, ni dosa kau. Yang suami pula, ni dosa kau. Yang bini pula, ni dosa kau. Yang mak bapak, ini dosa kau. Yang anak-anak ni kucak kacir. Jadi kucak kacir. Dia tuduh dia. Tapi kalau masing-masing memikirkan dan mencari dosa sendiri, insya-Allah akan ada ketenangan, akan ada kebahagiaan. Jadi apa pun silap kita besok, na'udzubillah min zalik, seandainya kita diazab oleh Allah bukan kerana orang lain, kerana diri kita sendiri. Kita tak boleh menjadikan alasan. Contoh, isteri kita jahat, isteri kita tak nak taat kepada Allah,
Kita jadikan alasan, aku minum arak, aku berjudi, aku tak sembahyang sebab aku kecewa dengan sikap isteri aku yang tak nak taat kepada Allah. Boleh tak nak buat macam tu? Boleh tak? Tak boleh. Kenapa kita nak menjatuhkan diri kita di dalam kecelakaan asbab orang lain yang melakukan maksiat? Sepatutnya apabila isteri kita contohnya melakukan maksiat, kita kena usaha menjadi suami yang bertakwa kepada Allah. Kita kena berusaha menjadi suami yang takut kepada Allah, kena usaha menjadi suami yang soleh. Mudah-mudahan dengan keberkahan, kesolehan kita nanti, kita dapat menyelamatkan isteri kita, kita boleh dapat menyelamatkan anak-anak kita. Bukan berlumba untuk membuat kemaksiatan, bukan. Mentang-mentang isteri dah buat jahat, kenapa dia boleh buat jahat, kenapa aku tak boleh? Ini salah. Kita disuruh bermusabaqah dalam nak mencari kebaikan, bukan berlumba untuk membuat kemaksiatan. Ini pun satu masalah kita. Kenapa dia boleh buat maksiat, kenapa aku tak boleh? Salah macam tu. Itu salah. Kenapa dia boleh buat maksiat, kenapa aku tak boleh buat? Kenapa isteri boleh dedah aurat, aku laki-laki tak boleh, aku suami tak boleh pula? Kenapa suami boleh buat jahat, aku sebagai isteri tak boleh? Salah maknanya. Salah. Ini yang perlukan bimbingan ni. Apa bimbingan dia? Ilmu agama itulah pembimbing dia. Petunjuk jalan yang baik, petunjuk jalan yang benar, petunjuk jalan yang betul. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi hamba yang senantiasa menyalahkan diri sendiri. Jangan suka mencari dosa dan maksiat orang lain. Dosa dia itu urusan dia dengan Allah. Dosa kita tanggungjawab kita. Kerana kita diberi akal oleh Allah, kita boleh fikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menyelamatkan kita, mana yang mencelakakan kita, apa benda yang menjadi asbab Allah redha kepada kita, apa yang menjadi asbab Allah benci kepada kita. Kita diberi akal oleh Allah, boleh fikir. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beramal dengan segala ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah kita belajar agama, dengan berkat kita duduk dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah mengampunkan segala dosa-dosa ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, dosa anak-anak isteri kita, dosa kita, adik-beradik kita, sahabat andai kita, kawan-kawan kita, teman-teman kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita semuanya tidak terkecuali hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang soleha, yang bertakwa, yang memiliki hati yang baik. Mudah-mudahan memiliki hati yang baik. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada umur kita. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan pada waktu kita. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada apa sahaja yang kita usahakan. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan di dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keberkahan pada rezeki kita. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih lana muqarrabatin lana fi dinina ma'ali qudri unsa wa dzakara ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ya Allah ila asal al-hal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum. Taqabbal ya karim. Astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.